Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lama kita tak bersiaran dalam rancangan Fastlane TV, terutamanya ketika sebarang ujian ataupun review motosikal yang terbaru di pasaran. Dan untuk kali ini kita berpeluang untuk review sebuah motosikal yang walaupun ini tidaklah sebuah motosikal yang terbaru di pasaran, tetapi yang menariknya jenama Suzuki kini telah diambil alih oleh manajemen yang baru ataupun pengurusan yang baru. Dan kepada anda yang dulunya tahu tentang KMSB ataupun Kawasaki Malaysia Sdn Bhd, kini mereka bergelar Suzuki Malaysia Sdn Bhd. Dan kini mereka menjadi pengimport ataupun pengedar utama bagi jenama motosikal Suzuki yang akan dijual di pasaran Malaysia. Okey, sejarah itu kita akan ataupun proses transformasi itu mungkin kita akan ketengahkan dalam satu video yang lain. Dan tetapi untuk hari ini kita mau perkenalkan kepada anda Suzuki V-Strom. V-Strom, Suzuki V-Strom 650 XT. Mungkin anda dapat tahu bahawa motosikal ini sebenarnya bukanlah yang terbaru di pasaran, tetapi ia sebuah model 2021. Tetapi juga V-Strom ini kalau dilihat pada mata kasar seolah-olah tidak menampilkan sesuatu yang baru. Dan kerana saya berani cakap, ketika saya berpeluang menguji pandunya di Morocco pada tahun 2015, ianya seolah-olah tidak berubah daripada waktu itu. Namun begitu, untuk tajuk kali ini, V-Strom 650 ini adalah menggunakan tagline ataupun tajuk form ataupun function. Mana yang anda pilih? Okey, sebab kita senang cerita, kalau anda memilih Suzuki, kalau anda ingin memilih sebuah jentera, kata orang tu jentera untuk adventure, Suzuki 650 ini, V-Strom 650 ini, senang cerita ianya ada lebih kepada sebuah motosikal yang tidak memeningkan kepala anda sangat, kerana tidak terlalu banyak electronics, tidak ada banyak bantuan enjin electronics, sama ada daripada segi bantuan exhaust ataupun bantuan mode enjin, begitu juga pada bahagian-bahagian yang lain. Namun begitu, V-Strom ini tidaklah ianya sebuah motosikal yang terlalu kuno. Ianya adalah sebuah jentera yang telah pun dinaik taraf sedikit, iaitu dibekalkan dengan sistem elektronik traction control. Kalau kita boleh fikirkan, boleh katakan traction control dia mempunyai yang zero level adalah salah satu pada level. Jadi ada 0, 1, 2 traction, off, 0 to off, ataupun traction 1 ataupun TC2, TC1 atau TC2. So TC1 ini lebih kepada membantu mereka-mereka yang agak-agak newbie sikit pada motor clutch dan motor besar, dan ia lebih pada assist anda untuk atau membantu anda untuk melepaskan daripada keadaan statik dengan RPM yang sedikit tinggi daripada biasa. Jadi mengurangkan risiko motor tersenggut dan mati, dan juga mengurangkan anda mungkin agak malu ketika di traffic light. Dan untuk TC2, sekiranya anda memilih TC2, ianya lebih sesuai ketika melakukan atau menunggang di dalam keadaan memang basah ataupun selepas hujan. Dan untuk bagi sistem brake ABS pula yang dibekalkan pada model ini, ABS nya adalah sebuah ABS yang terpaksa anda gunakan kerana ia tidak ada sistem off atau on. Namun begitu, dengan dua tambahan sistem elektronik ini agak penting bagi sebuah motosikal terbaru di pasaran sekarang ini. Walaupun daripada segi elektronik assist lain tak ada, ataupun ianya lebih kepada sistem enjin management yang manual, yang biasa, maka bagi saya ia bukanlah satu kalau boleh dikatakan bukanlah satu kata orang tu kekurangan sangat, kerana ianya bakal menyenangkan anda, dan kerana tidak perlu banyak pening kepala tentang elektronik yang perlu sentiasa diservis ataupun dibaik pulih. Okey,
kembali kepada persoalan form lawan function. Okey, kalau bagi seorang biker, mereka agak mementingkan juga rupa bentuk motosikal. Kerana bagi saya dengan Suzuki V-Strom ni agak sedikit susah nak suka rupa dia, pasal dia terlalu old school sangat, terlalu 90s. Bentuknya tak berubah pada awal 2000. Dan terutama pada segi meter dia kalau kita tengok betul-betul lah motor macam tahun 90-an, walaupun ada sedikit dua panel, ada dua panel LCD di mana kebanyakan informasi tentang motosikal ada pada LCD panel tersebut, dan tapi RPM-nya menggunakan RPM analog yang besar dengan jarum. Mungkin ada certain orang suka kot feeling old school tu, tapi dalam waktu sekarang ni kebanyakan jenama motosikal yang lain telah pun menggunakan fully digital meter, sama ada LCD ataupun menggunakan TFT. Jadi pada segi itu motosikal ni agak ketinggalan sedikit. Dan lagi apa yang saya kurang berkenan sikit pada motosikal ni, daripada segi handle-nya juga saya mempunyai lengan yang agak panjang ukurannya untuk tubuh badan saya. Tetapi ketika saya menunggang motor ni, saya terasa handle-nya jauh di depan ya. Saya terasa ada sedikit keperluan untuk stretch sikit dan duduk tegak. Macam pelik trafik gitu kan. Kerana saya pun tak faham kenapa dia punya handle dia ada sikit ke depan, dan juga side mirror standard yang dibekalkan tu ia agak sedikit pendek. Jadi ada ketika-ketikanya ketika macam terutama di jalan raya yang sibuk, kenderaan-kenderaan yang berada di belakang kita yang makin dekat kita seolah-olah telah hilang pada pandangan cermin ya, macam blind spot dia agak tinggi lah. Tapi kedua-dua perkara ni, handlebar dan juga side mirror, adalah perkara yang mudah untuk kita settle. Beli aja yang kat pasaran sana untuk yang lebih sesuai untuk keperluan anda. Dan kita ceritakan function dia, Suzuki V-Strom 650 ni telah didatangkan lengkap dengan rack belakang. Salah tentunya motor-motor adventure ni ramai yang menginginkan letak box, sama ada side pannier ataupun top box belakang. Tapi dah ada, tak perlu nak beli lain. Walaupun ada pasaran-pasaran negara lain yang dijual siap sekali dengan box, tapi di Malaysia mungkin untuk merendahkan kosnya ianya tidak datangkan dengan box. Dan untuk horsepower, untuk torque meter semua tu anda boleh tengoklah dekat website lain. Kata ramai orang keluarkan nombor-nombor atau fakta tu. Di Fastlens TV kita lebih mementingkan kepada penunggangan dan juga kepada keserasian menunggang V-Strom ni. Okey, apa lagi yang menarik tentang V-Strom ni? Pemanduan dia, penunggangan dia sangat senang kerana ianya mempunyai seat height ataupun ketinggian seat ke tanah agak rendah. Mungkin ini antara seat yang paling rendah kot antara kelas-kelas itu. Jadi jikanya anda tidak berapa tinggi orangnya, tak cukup 2 hun ke apa ke, jangan takut. Rasa motor ini tidaklah teruk sangat berbandingkan kebanyakan model-model adventure lain yang mungkin terpaksa anda bertenjit ataupun kestabilan tu tak ada ketika berhenti di traffic light dan sebagainya. Dan dia mempunyai motor yang agak kurus daripada segi kepitan kita masa kita menunggang silap peha, kerana struktur enjinnya adalah V-twin, 90 degree V-twin ataupun 90 darjah V berkembar. Jadi susunan enjin tu dapat diselarikan dengan cara yang baik dan menjimat ruang dan tidak terlalu besar atau gedabak sampai kita merasakan macam tak confident nak bawa di kawasan-kawasan off-road dan sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat menarik. Okey, windscreen yang didatangkan juga adalah windscreen yang boleh laras, walaupun ianya adalah cara manual, tapi anda terpaksa buka 4 skru dan alihkan ke atas. Okey, kena berhenti tepi jalan lah jawabnya, tak boleh sambil menunggang dan terus tukar. Tetapi masih boleh dilaras. Dan pelindung tangan di bahagian handle juga adalah satu faktor yang menarik kerana ianya banyak membantu ketika off-road. Batu-batu merecik tak kena pada tangan, dan ketika kita menunggang dari jalan raya, serangga-serangga taklah kata orang tu melanggar tangan sangat kan. Dan selain daripada itu, ianya mempunyai penunggangan yang agak smooth, gear yang agak baik kerana gear Suzuki adalah antara gearing yang agak yang standard yang agak terbaik. Dan bagi saya, sekiranya anda menginginkan sebuah motor yang untuk berulang alik kerja, ataupun rumah anda agak jauh, ataupun anda kerap berulang alik mempunyai kata orang perniagaan jarak jauh ataupun pekerjaan jarak jauh, ini adalah sebuah motosikal yang sangat-sangat sesuai untuk anda kerana ia sangat selesa.
penunggangannya sangat relax. Namun begitu top speednya bolehlah kata orang tu mencapai dalam 180 km sejam boleh dapat kot. Saya pernah ketika saya menguji, saya naik 2 orang, dan naik 2 orang saya dapat dalam 178 itulah keadaan flat. Tapi saya tak press pada gear yang rendah, saya just terus ya macam tu daripada gear 5 gear 6 saya terus pulas, saya tengok top speed. Maka dengan itu harganya pula, harga tu yang paling penting. Harganya sebuah motosikal import, bukan sebuah motosikal yang dipasang di Thailand ataupun di Malaysia. Ia sebuah motosikal import, seketul import, harganya bawah 40,000. Maka ini adalah sebuah motosikal super bike, saya kira. Motosikal berkapasiti besar yang agak murah berbandingkan dengan yang sekelas dengannya, seperti versus yang dah lah tak ada ABS, dah lah tak ada traction control, atas 40,000 lah tu. Tapi yang ini Suzuki ni ianya adalah bawah 40,000. Harga bodinya adalah bawah 40,000, tidak termasuk cukai jalan dan insurans. Tetapi ianya memberikan anda satu kebolehan untuk memilikinya dengan harga yang agak kata orang tu customer friendly. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan share sekiranya anda ingin mendapatkan berita-berita yang lebih banyak lagi tentang motosikal. Dan jangan lupa kita ada lagi banyak motosikal Suzuki yang sudah pun masuk di pasaran untuk kita banding uji. Pastikan anda terus bersama kami di Fastlane TV. Assalamualaikum.